ada satu peristiwa ni ketika ada dua orang wanita sedang berebutkan seorang bayi. Dikatakan bayi salah seorang tu dimakan serigala, so tinggal seorang je bayi. Maka dua orang wanita ni berebut, satu yang muda, satu lagi yang dah berusia. Okay, kita bayangkan zaman dulu tak sama macam zaman sekarang Zaman dulu tak ada daycare atau taska ke sekolah ke, tak ada. Jadi kalau orang nak buat kerja, bercucuk tanam ke, cik makanan ke, diorang tak simpan anak kat rumah. Diorang kena bawa dan diletakkan di satu tempat. Mungkin tempat itu boleh dilihat ataupun tak jauh lah daripada tempat mereka bekerja. So sama dalam kes ni, mungkin waktu dan ketika itu mereka berdua datang dan bekerja lalu diletakkan di tempat yang sama. Takdir Allah, mereka pun tak tahu akan ada serigala datang dan makan salah seorang bayi tu. Ini aku suruh korang bayangkan tau, bukan apa yang terjadi. Sebab dalam membaca teks lama kena critical thinking sikit. Lebih-lebih lagi kalau hadis, kena betul-betul cermat. Sebab ini kata-kata baginda Rasul 1400 tahun yang lalu, which is tak ada bahasa macam sekarang. Kena hati-hati. Lebih-lebih lagi Al-Quran itu turun melalui baginda Nabi kan. Jadi bahasa hadis tak sama dengan bahasa yang biasa-biasa. So long story short, bila dua-dua wanita ni balik dan hanya ada satu je bayi, mereka pun berebut dan bergaduh. Masing-masing kata itu adalah bayi mereka. Sebab masa tu kan mana dia ada test semua tu. Plus korang kena bayangkan lah kalau korang lah ibu tu, mampu ke korang menerima kenyataan yang anak dimakan oleh serigala? Kadang-kadang bukan nak menipu, cuma tak mampu nak terima kenyataan. So dalam tak sedar menipu diri sendiri kan. Jadi mereka datang ke Nabi Daud dan mereka adukan perihal masalah mereka pada Nabi Daud untuk dihakimi. Okay? Nabi Daud dengar kedua-dua perbahasan dari wanita ni. Cumanya perbahasan wanita yang lebih tua ni lebih meyakinkan, lebih kemas lah orang kata. Jadi Nabi Daud pun buat keputusan untuk memenangkan pihak wanita yang tua tu. Personally aku rasa tak salah pun pandangan Nabi Daud. Mungkin pada ketika itu Nabi Daud juga berfikir perempuan muda ni masih muda, dia masih mampu beranak ramai. Sedangkan yang tua ni mungkin itu anak terakhir dia. Who knows? Mungkin. Okay, wanita yang muda ni of course lah tak puas hati, meronta-ronta berteriak. Tapi Nabi Sulaiman di-interrupt, diminta untuk dengar pendapat dia. Okay, tapi Nabi Daud kata apa tau? Please my son, enlighten me. Tak adalah no speaking for the sake of the story je tu. Cuma nak kata dekat sini Nabi Daud tak ego. Korang bayangkanlah, king bagi hukuman, tiba-tiba putera mahkota masuk campur. Okay, pride sebagai raja membolehkan Nabi Daud tolak je permintaan Sulaiman. Tapi tak, dia memang penuh hikmah. Dia izinkan Nabi Sulaiman beri pandangan. Nabi Sulaiman pun minta pedang. Lalu datang kepada bayi tu dan berkata pada ayah dia kan. Okay, dia cakap dia nak belah bayi ni kepada dua supaya boleh dapat semerata. Masa ni Nabi Daud dah nampak dah permainan anak dia. Kira dia dah dapat baca lah. So dia pun cakap, proceed, potonglah nak. Jadi Nabi Sulaiman pun angkat pedang. Dan masa nak hayunkan pedang tu, wanita muda ni berteriak. Dia kata, tunggu. So Nabi Sulaiman pun berhenti. Wanita tu terus teriak. Dia kata, itu anak kakak tu, Bagilah kat dia. Saya bukan mak dia. Kesian dekat kakak tu, bagilah. Nabi Sulaiman pun tersenyum dan cakap, inilah mak sebenar kepada bayi ni. Sebab dia tak sanggup untuk lihat bayi ni dibunuh. Kerana baginya biarlah anaknya tetap hidup walaupun bukan dengan dia. So fahamlah semua orang. Dan Nabi Daud pun pulangkan balik bayi tu kepada maknya yang sebenar, which is wanita muda tu. Okay, cerita ni based on hadis tau tuan-tuan. Kalau korang nak tahu, nak homework lebih, boleh cari. Okay, Nabi Daud ni dikenali sebagai orang yang amat protektif dengan isterinya. Dikabarkan juga Nabi Daud bina satu mihrab untuk isterinya seorang je. Orang lain tak boleh masuk kecuali dia dengan isteri dia. Maka ramailah pengawal yang berkawal kat situ. Masa ni ibu negara Israel Raya ni dekat Palestin, which is Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni lama dah dibina, sejak zaman Nabi Adam lagi. Cuma yang tu aku tak nak bahaskan, nanti makin panjang. Cukuplah korang tahu bahawa sejarah ada beberapa pandangan ataupun versi. So long story short, ada satu hari ni isteri Nabi Daud nampak dekat dalam mihrab tu ada seorang lelaki yang handsome, marvelous, segak, bergaya dengan seekor kuda putih. Korang jangan bayangkan mihrab tu satu je ada kat situ. Of course lah, Nabi Daud sediakan macam taman sikit-sikit, ada pokok-pokok, ada tempat berehat untuk dia dengan isteri dia. Bukanlah kecil mana pun. Jadi mungkin ketika itu isteri Nabi Daud baru je nak masuk dan ternampak. Lalu terdetik dalam hati isteri dia, kalau Nabi Daud tahu ni, maka lelaki ni akan dihukum mati. Long story short, Nabi Daud pun datang. Bila ternampak lelaki ni, of course lah dia marah. Dia marah campur pelik sebab tempat tu kan dah dikawal rapi. Macam mana boleh masuk? Kan? Lalu dia pun bertanya, siapa kamu? Lalu lelaki tu menjawab, aku adalah lelaki yang tidak takut pada para raja. Bahkan semua raja tunduk kepadaku. Aku adalah lelaki yang sentiasa mendapatkan apa yang aku inginkan. Tiada tembok yang tidak mampu aku tembusi. Tidak ada satu tempat pun yang tidak mampu aku pergi. Maka fahamlah Nabi Daud, lelaki itu adalah malaikat maut yang ingin mengambil nyawanya. Okey,
kalau malaikat maut datang, siapa pun tak mampu nak rasuah malaikat maut kan. Kaya mana pun, raja mana sekalipun, bila sampai masa, your time is up. Lalu King David ataupun Nabi Daud ni pun wafat. Masa ni seluruh negara bersedih sebab Nabi Daud ini adalah figure raja yang sangat baik dan disayangi seluruh oleh Bani Israel. Dan semasa hari pengebumian dia tu dikabarkan beratus ribu orang datang hadir sebagai tanda penghormatan. Dan pada hari inilah kali pertama direkodkan bahawa Nabi Sulaiman mampu bercakap dengan burung. Tapi cerita pasal tu dalam next century. Dan aku cuma nak ingatkan, aku cuma ingin bercerita tentang asal-usul Bani Israel sebenarnya, bukan kisah Nabi-Nabi pun. Cuma dia memang Nabi-Nabi tu memang ramai diturunkan pada zaman itu. Jadi aku ceritakanlah timeline dia. Mungkin akan ada Nabi yang aku skip sebab kita nak stick pada pengkisahan yang asal, which is Israel. Dan Nabi Sulaiman ni pun memang asal dari Bani itu, dari susur galur Yahuda. So kali ni aku akhiri dulu kisah dengan kewafatan Nabi Daud. Next kita cerita pasal King Solomon. Okay, dan dia kata dia minta maaf sebab mungkin ada sesetengah orang rasa macam bahasa dia agak kasar. Dia kata dia baca komen yang cerita aku susah nak faham katanya. Aku minta maaf sebab memang penulisan ni bukan dia punya bidang kan. Dia bukannya penulis pun. So next kita akan pergi ke zaman Nabi Sulaiman dan kita akan bahaskan tentang Temple of Solomon yang famous tu. Tentera Nabi Sulaiman yang terdiri dari jin, manusia dan haiwan. Dan last kali kita akan pergi kepada berpecahnya Bani Israel setelah kewafatan Nabi Sulaiman. Dan dari sini aku akan start guna term Yahudi. Sebab Yahudi ini adalah salah satu dari kaum susu galur Bani Israel yang survive dari malapetaka yang menimpa kaum Bani Israel itu nanti. Hingga akhirnya hilang 10 susu galur Bani Israel tu. Lost tribe. Maybe. Cuma aku takkan sentuh detail sangat lah. Sebab macam yang aku cakap tadi, let's stick to the timeline first. Ada masa aku sasarkan sikit tentang Lost Tribe tu. Okay? Cerita dari Amin bukan nama sebenar.